Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM semalam, hari Selasa 10 Oktober 2023 telah dimaklumkan secara rasminya bahawa Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah meluluskan penjawatan bagi penubuhan Tribunal Anti Gangguan Seksual. Jadi itu satu berita yang amat menggembirakan kami because we have to start as fast as possible dengan izin. Penubuhan tribunal ini bertujuan untuk menyediakan satu platform alternatif bagi menambah baik sistem perundangan dan pengendalian aduan gangguan seksual dengan cepat, mudah dan kos yang minimum. Tribunal ini juga menyediakan platform bagi suatu hak tebus rugi ataupun right of redress dengan izin kepada mangsa yang telah diganggu secara seksual. Jadi untuk makluman ahli yang berhormat juga, Akta Anti Gangguan Seksual 2022, Akta 840 dikuatkuasakan secara berperingkat melalui mulai 28 Mac 2023. Fasa pertama penguatkuasaan akta ini adalah melibatkan advokasi gangguan seksual kepada orang awam, manakala penubuhan tribunal anti gangguan seksual pula adalah pada fasa yang kedua. Bagi melaksanakan keperluan fasa pertama, KPWKM pada masa ini memberi fokus untuk meningkatkan kesedaran dan pemahaman masyarakat umum mengenai Akta 840 serta mengetahui betapa seriusnya isu yang melibatkan gangguan seksual. Perkara ini diterjemahkan menerusi program Jerayawara Kasih KPWKM Advokasi Anti Gangguan Seksual yang telah dirangka untuk diadakan di setiap negeri. Sejak pelancaran program Jerayawara Advokasi AGS ini di Putrajaya pada 29 Mei 2023 yang lalu, KPWKM bersama agensi-agensi di bawah seliaannya, khususnya Jabatan Pembangunan Wanita iaitu JPW, telah menjelajah dan menganjurkan 11 siri Jerayawara di seluruh negara. Kita ada 3 lagi yang belum kita lakukan. Sekian, terima kasih. Keluang. Terima kasih atas jawapan daripada Menteri, agak jelas. Jadi saya ingin tahu sama ada tribunal tersebut akan didubuhkan di seluruh negara seperti tribunal tuntutan pengguna yang ada di setiap negeri. Dan amat penting juga sama ada Menteri telah selesaikan pelantikan panel bagi tribunal tersebut, memandangkan Menteri tadi menjawab bahawa penjawatan pun sudah diluluskan oleh JPA. Dan sebenarnya amat penting untuk orang awam tahu sama ada mereka boleh mengemukakan aduan mereka bukan sahaja bersemuka tetapi melalui cara laman web atau email atau saluran lain untuk memudahkan mereka khasnya mangsa-mangsa gangguan seksual kemukakan aduan mereka kepada tribunal tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Muhammad. Terima kasih, Puan Ketua. Mengenai sama ada tribunal AGS ini dapat ditubuhkan di seluruh negara. Sebagai permulaan ini, pada masa ini tribunal ini akan diwujudkan hanya di Kuala Lumpur sahaja dahulu, dan sekiranya di masa hadapan terdapat keperluan untuk ditambah ke negeri-negeri yang lain, kita akan teliti semula dan usahakan sebaiknya. Walaupun begitu, Seksyen 12 dalam kurungan 3 Akta Anti Gangguan Seksual 2022 ini ada memperuntukkan bahawa tribunal boleh bersidang dalam satu atau lebih persidangan pada mana-mana hari dan pada bila-bila masa dan di mana-mana tempat sebagaimana yang ditentukan oleh Presiden. Justru sekiranya ada keperluan untuk tribunal bersidang di negeri yang lain, ia masih boleh dilaksanakan melalui peruntukan undang-undang dalam akta ini. Namun dari segi pelantikan pula, pelantikan panel tribunal belum dibuat pada masa ini sebab secara rasminya kita hanya menerima baru semalam. Tapi kita sudah merancangkan ya. Dengan kelulusan penjawatan tribunal yang baru disahkan seperti mana yang saya nyatakan dalam jawapan tadi, insya-Allah ia adalah antara perkara seterusnya yang akan kita lakukan. Tadi yang berhormat juga bertanya mengenai bagaimana untuk melaporkan. Kita ada line e-kasih kita, talian e-kasih dan satu daripadanya, dan kita akan gunakan kita punya kaunselor untuk membantu menjawab dan memberi panduan bagaimana untuk meneruskan tindakan tersebut.
Jadi insya-Allah kita akan bantu dalam cara bagaimana apa pun akan kita lakukan ya. Terima kasih banyaknya.